Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nama saya Nurhanina binti Shalim. Saya merupakan pelajar sarjana psikologi pendidikan di bawah seliaan Dr. Muhammad Syawal bin Amran. Bila hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang inovasi pendidikan saya yang bertajuk Intolerance of Uncertainty, Skill 12, Kit Saringan Awal Kebimbangan Pelajar Institut Pendidikan Guru. Bila secara ringkasnya, sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian ini adalah ketakutan seorang individu terhadap sesuatu perkara yang tidak diketahui, tidak pasti dan tidak terjangka. Ketakutan ini akan memberikan maklum balas yang negatif kepada emosi, kognitif dan tingkah laku. Apa yang menyebabkan kit saringan awal kebimbangan ini dicipta? Ia berdasarkan berlaku peningkatan isu kesihatan mental yang bertambah dari tahun ke tahun berdasarkan statistik dan kajian dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan badan-badan yang bertanggungjawab. Pada tahun 2018, melalui kajian mobiliti kebangsaan, 3 daripada 10 orang dewasa berusia lebih 16 tahun menderita pelbagai isu kesihatan mental. Selain itu, melalui kajian Pau et al. Dan Wang et al. Pada tahun 2020, menyatakan bahawa kesan pandemik COVID-19 terhadap pelajar rata-rata mengakibatkan masalah kesihatan mental khususnya dalam aspek kebimbangan. Ada kajian lagi yang dilaporkan iaitu kajian Sun et al. Yang melaporkan bahawa kebanyakan pelajar yang mendapatkan perkhidmatan di pusat universiti kaunseling adalah disebabkan kebimbangan yang berterusan. Okey. Selain daripada itu, terdapat juga kajian-kajian berkaitan tentang hubungan antara sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian kepada kebimbangan pelajar. Sebagai contoh, WASTE pada tahun 2020 menyatakan bahawa pelajar yang mempunyai tahap sikap tidak bertoleransi yang tinggi cenderung untuk mengalami lebih banyak kebimbangan dalam situasi atau keadaan yang tidak pasti dan tertekan. Selain itu, kajian daripada Chen et al. Dan Fida et al. Pada tahun 2018 dan 2022 menyatakan bahawa pelajar yang kekurangan maklumat dalam situasi yang tidak pasti cenderung untuk menghadapi cabaran masa depan, memiliki efikasi kendiri dan motivasi yang rendah serta terbatas dalam membuat keputusan sehingga mencetuskan kebimbangan sepanjang pengajian. Justru melalui keperluan untuk mengurangkan risiko peningkatan kebimbangan dalam kalangan pelajar dan memberikan intervensi awal sebelum kebimbangan menjadi lebih teruk ataupun klinikal, kit saringan awal kebimbangan melalui Intolerance of Uncertainty Skill ataupun US-12 adalah dicadangkan. Baiklah, teori kajian yang mendasari pendidikan saya adalah model sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian yang diperkenalkan oleh Hubbard et al. Pada tahun 2018. Yang kedua, model kognitif kebimbangan diperkenalkan oleh Clark and Beck pada tahun 2010. Dan yang ketiga, teori ekologi Prof. Brenner pada tahun 1979. Dan secara ringkasnya, model sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian Herbert ini menyatakan bahawa setiap situasi yang tidak pasti yang berlaku kepada pelajar memberi tekanan kepada kognitif, emosi dan tingkah laku pelajar. Bagi model kognitif kebimbangan pula, ia menyatakan bahawa bagaimana kognitif itu mempengaruhi perasaan dan tingkah laku manusia. Untuk teori ekologi Prof. Brenner menyatakan bahawa setiap persekitaran yang dilalui oleh pelajar itu mempengaruhi perkembangan secara keseluruhan termasuklah kognitif, emosi dan tingkah laku. Baiklah, seterusnya metodologi kajian. Baiklah, reka bentuk kajian yang saya jalankan adalah kuantitatif menggunakan soal selidik dalam kajian rintis di 2 buah IPG Zon Selatan dan kajian sebenar dengan jumlah sampel sebanyak 400 orang responden di 5 buah IPG Zon Tengah. 5 orang pakar profesional dan lapangan terlibat dalam kajian kesahan pakar kit saringan awal kebimbangan ini.
iOS 12 yang merangkumi 12 item dan 2 konstruk iaitu kebimbangan perspektif dan kebimbangan menghalang mengalami proses terjemahan dan adaptasi alat ukur. Bagi memberikan nilai persetujuan pakar, nilai purata indeks kesahan kandungan digunakan dengan merujuk Formula Content Validity Index CVI yang dicadangkan oleh Pollitt dan Beck pada tahun 2006. Baiklah, apakah hasil dapatan kajian daripada kajian kesahan pakar yang dilakukan terhadap kit saringan awal kebimbangan ini? So, hasil kesahan pakar yang dilakukan, kit saringan awal kebimbangan menunjukkan beberapa perubahan diperlukan bagi iOS 12 untuk disesuaikan dengan konteks kajian di Malaysia. Seterusnya, kit saringan awal kebimbangan menunjukkan nilai purata CVI bagi Intolerance of Uncertainty Skills 12 adalah tinggi iaitu 0.94, yakni melebihi nilai 0.80 yang dicadangkan oleh Davis pada tahun 1992. Hal ini bermaksud kesemua item dalam iOS 12 dalam kit saringan awal kebimbangan relevan digunakan bagi menilai sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian. Jadi, apa implikasi kit saringan awal kebimbangan ini? So, kita menjangkakan bahawa kit saringan awal kebimbangan ini yang mengandungi item iOS 12 diharapkan mampu menjadi kits intervensi awal kepada pelajar yang mengalami isu kesihatan mental. Seterusnya, kita mengharapkan juga kit saringan awal kebimbangan ini boleh menilai maklum balas emosi, kognitif dan tingkah laku terhadap situasi yang tidak pasti, kabur dan tidak diketahui sepanjang pengajian. So, secara kesimpulannya, penemuan kit saringan awal kebimbangan melalui Intolerance of Uncertainty Skill ini diharapkan memberikan idea baru kepada golongan profesional, khususnya psikologis, kaunselor dan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di sekolah dalam mengurangkan risiko peningkatan kebimbangan dalam kalangan pelajar. So, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.